Okey, so kita akan mula dengan tajuk taburan kebarangkalian. Okey, saya akan share skrin dekat sini. Okey. Okey, kalau taburan kebarangkalian yang ini adalah soalan dalam buku nilam. Okey, dalam buku korang. Okey, tapi saya akan buat dulu soalan yang ini. Okey, mana dia? Ni dia. Okey, ini sebenarnya untuk budak yang tuition dengan saya itu saya dah terang. Cumanya dia tersangkut di tengah jalan sebab pen saya problem hari tu. Okey, jadi dekat sini tajuk taburan kebarangkalian ni. Okey, yang penting kamu kenal pasti kamu punya P. Okey. Jadi, kalau kamu ingat, saya ada ajar kamu menggunakan kaedah macam vektor. Okey, macam vektor di mana kita akan buat sebelah kanan dengan sebelah kiri macam tu. Okey, jadi dekat sini saya akan ajar kamu menjawab ikut maklumat yang diberikan. Sebab soalan dia boleh keluar macam-macam. Maksud saya, maklumat dia bagi lain tapi yang dia tanya yang lain. Macam tu. Jadi dekat sini kalau awak tengok, okey, dia kata dalam sebuah bakul yang mempunyai apel merah dan apel hijau. Jadi saya akan terus buat. Okey, kat sini ada apel merah dan apel hijau. Di mana dia kata didapati bahawa 30% daripada apel itu warna hijau. Dia bagi 30%. Kita tak baca soalan lagi ni. Jadi oleh kerana dia bagi 30%, saya terus letak saya punya P dekat sini adalah 30% ataupun 0.3. Saya terus letak macam tu. Jadi bila saya dah tahu P, automatik saya tahu Q. Q saya adalah 0.7. Okey. Dia kata daripada apple itu ialah daripada mana dia? 30% daripada apple itu ialah warna hijau. Jika 5 biji apple dipilih secara rawak. Okey, bila dia kata dipilih secara rawak, iaitu pemboleh ubah rawak diskrit dia terdiri daripada 0 sampai ke 5 sebab dia ada 5 biji apple keseluruhan yang dia buat ujian. Jadi saya senaraikan 0, 1, 2, 3, 4 dan 5. Saya terbalikkan 5, 4, 3, 2, 1 dan 0. Okey, saya senaraikan macam tu. Barulah kita tengok. Soalan kata, cari kebarangkalian bahawa sekurang-kurang 3 apel merah yang dipilih. Bila dia kata 3 apel merah dipilih, tadi P ni hijau, atas ni awak punya merah, Q ni merah. Sekarang soalan kata sekurang-kurang 3 biji apel merah. Jadi kita akan refer dekat bahagian merah. Okey, bahagian merah terdiri daripada Okey, jadi kita tengok dekat merah. Bila dia kata sekurang-kurang 3, bermakna saya akan ambil 3 merah, 4 merah ataupun 5 merah. Saya akan buat macam tu. Jadi, saya akan gunakan yang ini dan ini. Jadi dekat sini, saya akan cari kebarangkalian X sama dengan 0, kebarangkalian X sama dengan 1, kebarangkalian X sama dengan 2. Jadi N kita apa? N kita 5, C 0. Okey. P kita adalah 0.30, 0.75. Kemudian 5C1, 0.31, 0.75 tolak 1, 4. Ambil je kat sebelah table tu ada. Dan yang terakhir, 5C2, 0.32, 0.73. Jadi ada 3 dekat sini kamu akan tambahkan. Jadi ketiga-tiga jawapan ini kamu tambahkan. Kalau kamu tekan kalkulator, okey. Untuk 0.5C0 iaitu 0.3-nya 0, 0.7-nya ialah 5. So dekat sini kamu akan dapat jawapan
0.1681. Kemudian yang seterusnya kat sini kamu tekan kalkulator dapat 36015 dan 0.3087. Kamu tambahkan ketiga-tiga ini. Macam tu. Boleh? Jadi dekat sini soalan memang dia akan bagi macam inilah kebanyakannya. Dia cerita pasal lain. Macam contoh, dia cerita pasal kebarangkalian pelajar lewat. Yang dia tanya pasal yang awal. Dia cerita pasal pelajar yang gagal. Dia tanya pasal yang lulus. Sebab apa? Dia nak kelirukan awak. Sebab contohlah dia kata gagal, dia bagi gagal bermakna P awak buat gagal. Sedangkan nanti kat bawah mungkin awak akan tersilap dekat menentukan bila dia tanya pasal lulus. Sebab tu bila kamu dah label macam ni siap-siap, so kamu dah selamat. Jadi awak dah tahu, dia tak kisah dalam kes ini mungkin ada kawan letak P dia 0.7. Siapa letak P dia 0.7, maka dia akan terbalik. Apa yang saya maksudkan? Contoh, kalau pelajar yang letak P ikut soalan. Oleh kerana soalan tanya apple merah contohnya. Tadi kita tahu kita punya hijau adalah 0.3, maka apple merah kita 0.7. Kalau pelajar tu tengok soalan tu cerita pasal apple merah. Jadi dia letak P-nya pasal apple merah, Q dia pasal apple hijau. Masih sama 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tapi dalam kes soalan ini, dia kata dekat sini, okey. Jadi nampak tak dekat sini P saya tak bergantung pada maklumat asal. Kalau soalan kata nak sekurang-kurangnya 3 merah. Bila sekurang-kurang 3 merah, maka pelajar tu akan ambil yang ini. Jadi untuk pelajar yang tukar ambil P yang warna merah ni, kan yang saya tulis warna merah ni, maka dia akan buat X sama dengan 3, X sama dengan 4, X sama dengan 5. So dekat sini N dia 5C3. Okay, so dia dapat 0.73, 0.32. Dia boleh buat 5C4, 0.74, 0.31. Okay, dan pasangan terakhir 5C5, 0.75, 0.30. Dia masih dapat jawapan yang sama. Okey? Boleh? Jadi dekat sini ikut mana-mana pun boleh. Siapa nak kekalkan P pada maklumat, jadi dia kena buat yang biru ni. Jadi kat sini nanti kalau dia nak warna merah, tengok dekat ruangan merah. Jadi jadual ni maksudnya kamu berdasarkan maklumat asal. Okey, clear? Boleh? Boleh. Okey. Jadi dekat sini bila ada ini dah mudah. Kalau dia kata contohlah soalan kata dia minta kamu cari tidak lebih. Contohnya dia kata warna hijau tidak lebih 3. Kalau sorry jap Okey. Kalau saya kata warna hijau sekurang-kurangnya 4. Kalau hijau sekurang-kurang 4, nampak sini hijau. Sekurang-kurang 4 maksudnya saya akan ambil 4 dan 5. Okey, kalau dia kata sekurang-kurang 4 maka saya akan ambil 4 dan 5. Okey? Kalau saya kata selebih-lebihnya 4. Kalau saya kata selebih-lebihnya, okey dengar soalan saya selebih-lebihnya apple merah 4. Selebih-lebihnya apple merah 4. Nak ambil mana? 4, 3, 2, 1, 0. Yang mana? Ambil kanan ke kiri? Q kanan lah cikgu. Sebab soalan saya selebih-lebihnya apple merah 4. Jadi bila maksudnya paling banyak ialah apple merah 4. Jadi saya akan ambil ini dan ini. Kalau ikutkan saya kena tambahkan ke 5 di sini. Jadi terlampau banyak. Maka saya buat 1.
Yang ini saya boleh buat 1 tolak kebarangkalian X sama dengan kosong. Faham? Kalau tak kena tambah ni. Buat X ini, lepas tu buat ini, ini, tambahkan ke 5. Jadi nak mengurangkan kesilapan, kita buat 1 tolak yang kita tak nak. Clear? Boleh? Boleh. Okey. Next kita tengok soalan B. Dia soalan ni kalau awak tengok satu binomial, satu akan soalan normal. Dia macam tu. Okey, dia akan bagi kamu kedua-dua soalan. Sebab kamu belajar normal dengan binomial. Okey. Jadi dekat sini kalau awak tengok soalan yang B, dia kata jisim murid-murid di sebuah sekolah menengah bertaburan secara normal. Jadi ini adalah taburan normal. Okey, bila taburan normal, kita ingat kita akan ada tekan kalkulator dan baca jadual. Okey. Dia kata kat sini kalau awak tengok kita senaraikan apa yang kita ada. Maklumat-maklumat yang ada tu kita akan senaraikan. Jika murid-murid di sebuah sekolah menengah bertabur secara normal dengan min dia X. Min dia X. Okey, min dia X. Dan sisihan piawai. Sisihan piawai dia ialah 5. Okey? Sisihan piawai dia adalah 5. Dan dia kata jika 2.28%. Okey? Jika 2.28% dari murid-murid itu mempunyai jisim. Ini soalan. Jisim, bila jisim dia adalah X. Melebihi 50. So, kita akan cari jisim bila jisim adalah X melebihi 50. Ingat, kita mesti tukar dia kepada Z. Z, formula Z ialah X tolak dengan min. Okey? Dapat masuk Formula Z adalah X awak tolakkan dengan min. So, Z lebih besar X. X kita ialah 50. Tolak min. Min kita ialah X. Bahagi dengan sisihan piawai. Awak kena hati-hati. Soalan suka bagi variance dekat sini. Tapi dalam kes ini, memang dia dah bagi sisihan piawai. So, mudahlah masuk saja dalam formula. Awak tengok kebarangkalian dah diberi. Kebarangkalian ni maksudnya luas di bawah graf dah diberi. Jadi jawapannya 2.28% atau 0.028. Itu dia 2.28%. Daripada murid mempunyai, dia kata cari nilai X. Okey, tengok ya. Jadi sekarang ni awak tengok apa yang perlu kita buat adalah kamu tengok dekat sini Z lebih besar. Lebih besar maksudnya nilai yang ini, okey, nilai yang 50 tolak X bahagi 5, positif ke negatif? Dia kata Z lebih besar. Ingat tak? Kat sini saya tak ajar dah kamu cara nak lukis graf, nak senang. Awak tengok Z lebih besar. Kalau dia lebih besar, maksudnya nilai Z ni kita punya nanti ni positif ke negatif? Tak ingat? Ingat tak? Positif. Ya. Kalau dia kata lebih besar, jadi maksudnya kamu punya jawapan nanti positif. Okey, jawapan kamu positif. Okey, sekarang kita tengok. Nombor ni kurang ke lebih daripada 0.5? Kurang. Kalau kurang, maksudnya kita boleh baca jadual. So, kita akan baca dari jadual. Okey. Kita baca dari jadual 0.028. Okey, kita tengok jadual. 0.028. Jadi, kita tengok sini 0.02. 0.0. Ini dia. Okey, kalau awak tengok, ini dia. 0.0. Alamak, tak boleh conteng. Mana dia? Kejap. Mana pen saya ni? Okey. 0.0228. Itu dia. Dia terletak di mana? Dia terletak di 2.0, atasnya pun kosong. Bermakna dekat sini akan jadi sama dengan 2.0.
Jadi nilai sini positif. Maka kamu akan dapat negatif X sama dengan 5 darab 2, 10 tolak 50. Okey, negatif sana pun negatif, maka X kamu dapat 40. Faham? Boleh tak? Boleh. Okey, saya akan ubah sedikit soalan ini. Okey, saya akan ubah sikit soalan ini iaitu okey, sekejap Okey, saya bagi soalan ini, saya ubah kat sini, peratus dia saya ubah. Saya ubah peratus, saya kata Z dan saya kata Z kurang 50. Soalan saya pun saya ubah. Dia kata kebarangkalian X berat jisimnya kurang 50 ialah 0.9772. Macam tu. Okey, saya kata dekat sini. Okey, sekejap ya. Okey. Ada lagi tak yang tak boleh masuk? Okey. Kat sini saya kata X. Bila X je mesti masuk dalam Z. Formula Z ialah X. X kita 50 tolak min. Min kita tadi tak tahu iaitu X. Bahagi dengan 5. Sama dengan 0.9772. Sekarang kita tengok Z lebih kecil. Bermaksud 50 tolak X bahagi 5. Nilai dia ialah negatif. Kenapa negatif? Sebab di sini lebih kecil. Okey, kemudian kita tengok pada kebarangkalian dia. Kebarangkalian dia, adakah dia melebihi 0.5? Ya. Ya. Bila dia lebih 0.5, awak kena buat satu tolak. Bila dia melebihi 0.5, maka dekat sini kita akan buat satu tolak. Satu tolak apa? Tolak 0.9772. Jadi bila kita buat satu tolak 0.9772, dekat sini sebenarnya saya dapat 0.0228. Ingat, tadi kita bermula dengan negatif. Kenapa kita letak negatif? Sebab dia lebih kecil. Namun kita telah buat satu tolak. Tolak min saya akan tukar. Saya akan tukar. Tanda tadi negatif, maka tanda ini akan jadi positif. Maksudnya tak adalah. Jadi positif. Okey, tak kejap Ini kekalkan dulu negatif. Kita baca 0.228 di mana? Tadi kita dah dapat jawapannya ialah 2. Dan oleh kerana kita tukar, maka tanda negatif akan bertukar jadi positif. Faham? Faham. Okey, jadi dalam kes ini tak ada lagi lakaran graf yang sebelum ni kita akan fikir nak buat satu tolak ke apa ke, macam ni. Satu normal, satu binomial. Okey. Habis itu untuk soalan taburan kebarangkalian. Okey. Kejap ya, saya cuba cari okey, kalau awak tengok soalan yang B ni pun masih sama. Okey, soalan B ni masih sama. Okey, kalau awak tengok dekat sini, dia kata di sebuah universiti 60% dia pelajar perempuan. Okey, jadi pelajar 60% perempuan, jadi kat sini saya akan buat P-nya pasal perempuan. 60% jadi saya buat 0.6, maka Q saya ialah lelaki 0.4. Ini perempuan, ini lelaki. Saya akan label macam tu. Dia kata 8 student. 8, buatlah 0 sampai ke 8. Sini 8 sampai ke 0. Dan kalau awak tengok kat sini, okey. Dan awak tengok kat sini, alamak, sebenarnya tak perlu buat yang ini. Kenapa? Sebab soalan sekadar tanya yang min. Bermakna yang ini kita mungkin boleh guna yang untuk kedua. Okey? Sebab soalan tanya min. Jadi untuk yang pertama, formula min ialah N darab P. Formula ini diberi. Apa dia N? N kita ada 8 orang, P kita 0.6. Maka awak dapat min. Soalan tanya min dan variance. Formula variance ada kuasa 2 iaitu NPQ. Apa kita punya N? 8. 0.6, 0.4. Awak dapatlah awak punya variance. Itu yang pertama.
Yang kedua, kebarangkalian bahawa sekurang-kurang 3 lelaki. Saya dah kata tadi, walaupun kita dah buat jadual, tengok-tengok soalan yang pertama tak kena, tapi soalan kedua dah kena. Dia tanya lelaki, sekali lagi macam yang tadi. Dia kata sekurang-kurangnya 3 lelaki. So, sini 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kalau sekurang-kurang 3 lelaki, kita nak ambil berapa lelaki? Pelajar lelaki pun senyap. Ya, kalau sekurang-kurang 3, kita ambil 3, 4, 5, banyak. So, yang kita tinggal apa? Kita buat 1 tolak. Bila kita kata sekurang-kurang 3, kita nak ambil 3 dan ke atas. So, kita akan buat 1 tolak, ambil X sama dengan 0, tolakkan X sama dengan 1, tolakkan dengan X sama dengan 2. Kita akan dapat untuk sekurang-kurangnya 3 lelaki. Okay, so nampak jadi dekat sini saya dah tunjuk dah. Di mana walaupun pada awalnya kita tak guna jadual untuk yang pertama, yang kedua biasanya guna. Saya ingatkan lagi, hati-hati. Saya nak formula dia sisihan piawai. Formula Z ialah X tolak min persisihan piawai. Soalan memang suka bagi variance. Okey, soalan memang suka bagi variance. So, kalau dia bagi variance, awak nak sisihan piawai, awak kena set 25. Punca kuasa 2, 25. Awak dapat jawapan 5. Okey, clear? Boleh? Boleh Boleh. Okey. Saya nak tunjuk, okey, kejap ya. Saya tengok ada tak gambar lain selain yang itu. Okey, ni pun tak ada apa-apa. Ni biasa je. Okey, tak ada apa-apa. Okey, saya tunjuk kalau dia ada bagi kamu jadual macam ni. Gambar macam ni. Kita tengok Rajah 12, okey kat sini menunjukkan satu graf taburan normal piawai. Kebarangkalian yang diwakili oleh luas. Luas dia di sini adalah 0.17. Dia nak nilai K. Okey, nak nilai K. Nak nilai K, jadi awak tengok. Kawasan berlorek saya dapat apabila saya buat Z lebih besar 0, saya tolakkan dengan Z lebih besar K. Dia tak kisah dekat mana-mana kawasan berlorek, awak mesti ambil nombor yang kiri, tolak nombor kanan. Apa yang saya maksudkan, contoh, kawasan berlorek saya di sini. Ini saya punya K, sini saya punya 0. Kalau kawasan berlorek saya di situ, maka saya akan buat Z lebih besar K, tolak Z lebih besar 0. Macam tu. Okey? Di mana kita tetap ambil nombor kiri, tolak nombor yang kanan. Okey? So, dekat sini Z lebih besar 0, tolak Z lebih besar K. Kebarangkaliannya dapat 0.17, iaitu dapat kawasan berlorek. Z lebih besar 0, okey, untuk 0. So, kat sini 0.5, tolak Z lebih besar K. Sama dengan 0.17. Jadi, kat sini negatif, Z lebih besar K, awak akan tekan kalkulator 0.17, awak akan tolak dengan 0.5. Jadi, dekat sini awak dapat negatif 0.33. Negatif-negatif, habis. Jadi, awak tengok. Sekarang, Z lebih besar K adalah 0.33. Ingat, kalau Z lebih besar K 0.33, kita nak nilai K. So, kita nak nilai K 0.33 ini, kita ambil di kawasan graf. Graf pula dalam jadual kita. Di mana jadual kita? Ambil 0.33. 0.33 di sini. 0.33 berada di sini. Dia terletak di mana? Terletak di 0.4, atasnya 4. So, kita boleh dapat jawapan. Maka, di sini K kita adalah 0.44. Itu cara awak nak baca graf ini. Boleh? Okey tak? Okey. Okey cukup ke ada lagi apa-apa? Cukup tak? Kalau yang kena tolak tu macam mana cikgu? Dekat skor Z tu kan ada yang tepi tu kita kena tolak tu kan?
Bukan yang saya buat satu tolak tadi ke? Bukan yang dekat skor Z tu ke hujung tu ada macam. Oh, okey. Okey, saya faham. Okey, contoh apa yang Dahlia sebut tu ini. Dia macam ni. Contoh saya nak cari nilai 0.326. Cari 0.326. Kalau awak cari, kamu tak jumpa pun 0.326. Yang paling kecil kamu jumpa 0.3264. Kita kena ambil nombor yang lebih besar. Jadi 0.3264 saya nak 3260. Jadi saya dah terlebih 4. Dah terlebih 4, saya cari kat kanan ni. Mana 4? 4 kena tolak. Jadi 3264 tolak 4, kamu akan dapat 3260. Dia berada di mana? Berada di 0.451. Faham? Okey, faham. Okey. Jadi ingat, kalau nombor dia kamu cari kat sini tak ada, ambil yang lebih besar. Ambil lebih besar, nanti awak tengok tolak. Awak ingat ya, nombor ini kosong perpuluhan. Awak jangan pula 0.3594 tolak 8. Kalau nak tolak 8, awak terus ambil 3594. Jangan letak kosong perpuluhan. Kalau awak letak kosong perpuluhan, dia dapat negatif nanti. Okey? Dan contoh dekat sini, okey, awak tengok dekat baris ini, kalau saya nak 13, saya kena tolak 13. Tapi 13 tak ada. Kalau 13 tak ada, you ambil yang hampir, iaitu 12. Kalau dia kat tengah-tengah, okey, contohnya dia dapat tengah-tengah. Saya nak 9. Saya ada 8, saya ada 10. Sebenarnya kalau awak ambil 8 ke, awak ambil 10 ke, jawapannya tetap betul. Itu kalau tengah-tengah lah. Okey? Okey, lagi? Boleh tak? Boleh ya? Boleh. Okey. So, habis. Kalau awak tengok yang ni. Ni pun. Ni dia bagi Minda. Ni bersamalah. Sekejap Cuma ada. Sekejap. Ada orang masuk. Okey. Ada yang. Sekejap saya tengok ada tak yang cerita pasal jisimnya. Jika seekor yang kecil bila hitung kebarangkalian. Ini nak kebarangkalian. Dia ada soalan. Contohnya dia tanya kebarangkalian dan diakhiri tanya berapa ekor. Contoh dia kata di sebuah ladang terdapat 500 ekor. Lepas tu awak cari nanti dia nak berapa ekor yang memenuhi jawapan awak. So yang itu jangan tinggalkan dalam kebarangkalian. Contohlah kita tadi dapat kebarangkalian kita 0.3721 contoh kan. Dan dia kata nak peratus. Kalau dia nak peratus jawapannya 37.21%. Kalau dia kata berapakah? Contohlah kat sini tadi pasal jisim kan. Jisim iaitu X lebih besar 50. Awak dapat 50 tadi, contoh you dapat ni 0.3721. Jadi dia kata berapakah orang yang mempunyai jisim lebih 50 sekiranya sekolah itu terdiri daripada 300 orang pelajar. Terdiri daripada 300 orang pelajar. Bermakna kebarangkalian ini sama dengan bilangan orang yang berat dia lebih 50 per dengan 300. Jadi kita nak berapa orang yang lebih 50, awak ambil 0.3721 tadi darab dengan 300. Contoh dekat sini awak darab 0.3721, awak darab 300, awak dapat jawapannya 111.63. So kalau dia manusia, jangan dia 111.63. Awak jangan jadikan 112. Sebab 112 tu ni belum jadi manusia. So jawapan kamu adalah 111. Boleh? Okey, kemudian awak tengok tadi dekat soalan tu tak ada pasal penggunaan kalkulator. Ada tak? Penggunaan kalkulator bila contoh kita tengok Okey, tengok sini. Sebuah kotak mengandungi dua jenis oren A dan B dengan nisbah 5:3.
jika 8 biji oren dipilih. So maksudnya 5A, 3B, 8 oren dipilih. Cara rawat daripada kotak itu cari kebarangkalian bahawa 7. Okey, 7 jenis A dipilih. Okey, so dekat sini bila dia kata 7, jadi kita akan buat kamu akan gunakan di mana dia punya kebarangkalian you akan ambil sebab dia kata 7. Okey, jadi kalau awak tengok dekat sini bila dia kata 7 oren dipilih. Kali ni awak tengok dia bagi awak dalam nisbah. Okey, dia bagi kamu dalam nisbah. Okey, apa nak buat kat situ? Boleh buat tak? Apa dia? Sebab dia kata, tengok saya buat soalan ni Sebuah kotak mengandungi dua jenis oren. Kita ada oren A dan oren B. Oren A dan oren B. Okey, kemudian kita tak tahu kita punya kebarangkalian ke apa semua ni tak diberi. Dia kata jika 8 biji oren dipilih. So maksudnya N kita ialah 8. Jadi soalan kata secara rawat daripada cari kebarangkalian. Dia nak 7. So bila dia kata cari kebarangkalian nak 7, sebenarnya kita nak cari X sama dengan 7. Tapi bila kita nak cari X sama dengan 7, kat sini kita maklumat dia yang betul-betul kita nampak kita cuma ada 8. C 7 kita tahu. Tapi P kita tak tahu. Jadi P kita sebab A ni 5. Jadi P kita sebenarnya adalah 5/8. Okey, dia tak bagi peratus, dia bagi dalam nisbah. 5/8 7, jadi kat sini 3/8 1. Okey, jadi awak dapat kebarangkalian lah yang ini. Okey, saya bukan yang ni lah. Saya nak kena jawab soalan yang untuk tekan kalkulator ni. Ni ke jika soalan yang dipilih sama awak? Ni, kita jawab soalan BB. Soalan B sebab saya nak ajar kamu tekan kalkulator, nak ingatkan balik tekan kalkulator. Dia kata semasa acara larian merentah desa, masa yang diambil oleh murid-murid untuk berlari daripada garisan permulaan hingga ke garisan penamat mengikut taburan normal dengan minnya dia kata 90 dan sisian piawainya ialah 12. Sisian piawai adalah 12. Okey, kita buat soalan B Sekejap, macam ada orang masuk, dah masuk dah. Okey, sisian piawainya ialah 12. Soalan kata jika seorang murid dipilih secara rawak, cari kebarangkalian. Pun nak kebarangkalian ni. Cari kebarangkalian. Ni tak apa, saya kena tunjuk sebab dia ada dua nilai. Okey, cari kebarangkalian bahawa murid itu mengambil masa kurang daripada 80 atau kurang daripada 81 minit atau lebih daripada 108 minit. Jadi kalau awak tengok kat sini dia ada dua. Satu kita ambil kurang 81, satu lagi lebih 108. Ini pun senang. Saya ingat dia di antara. Kan sebab dia kata kat sini 1 kurang X kurang 81 dan tambahkan X lebih dengan 108. Macam ni. Jadi awak masukkanlah dalam formula. Tapi kalau soalan kata cari kebarangkalian sekiranya dia lari lebih contoh lebih 81 kurang 108. Okey, maksudnya kebarangkalian dia kata melebihi 81 kurang 108. Macam ni. So kalau yang macam ni kita akan ambil X kita 81, min kita 90, sisian piawai kata 12. Z kurang 108 tolak 90 bahagi 12. So awak tekan kalkulator, 81 tolak dengan 90, dan kamu tekan kalkulator bahagi dengan 12. Awak dapat di sini kebarangkalian negatif 0.75. Okey. Dan 108 awak tolak dengan 90 dan awak bahagikan dengan 12. Dekat sini awak dapat 1/5. Okey. Jadi dekat sini dia di antara. So kalau di antara kita ambil nombor di kiri, ambil Z lebih besar negatif 0.75. Nombor di kiri tolak nombor di kanan. So dekat sini kita kena tekan kalkulator.
Okey, tekan kalkulator. Awak tengok guna Z lebih besar. So, awak onkan kalkulator awak, tekan mode sampai jumpa SD nombor 1. Okey, awak tekan shift, awak tekan nombor 3. Dia lebih besar. Lebih besar sebelah kanan, right. Kita tekan nombor 3. Kita tekan nombor 3, kita masuk. Dia adalah negatif 0.75. Okey, so dekat sini kita dapat jawapan 0.7734. 0.7734. Saya tolakkan dengan, kali ni dia kata 1.5. So, saya masukkan dekat sini 1.5. So, yang lain kita delete. Okey, yes. Sama dengan dapat 0.0668. 0.0668. Jadi sekarang awak kena tekan kalkulator untuk nilai ini, iaitu 0.7734. Awak tolakkan dengan 0.0668. Tekan sama dengan, you dapat 0.7066. Ini adalah kebarangkalian orang yang lari di antara 81 dengan 108. Okey, kamu dapat ini kebarangkalian. Soalan suka tanya berapa peratus. So, awak boleh tukar dia kepada 70.66%. Kalau dia kata terdapat 100 orang murid yang menyertai larian, cari berapa orang atau 150 orang yang menyertai. Bila dia kata 150 orang yang menyertai, so 0.7066 sama dengan yang menyertai iaitu your sample space keseluruhan 150. Dia tanya berapa orang, maksudnya kita cari yang atas. Kalau soalan kata sekiranya terdapat seramai 80 orang yang mempunyai larian tadi antara 80 ke 108. Berapakah bilangan pelajar yang menyertai? Maksudnya kita nak cari X di bawah. Faham? Boleh? Boleh Okey, ada apa-apa soalan tak dalam tajuk ini? Ni nampak ni. Ni not more than M. Ni M ni. Ni saya tunjuk sikit. Nampak tak? Bila saya nak tinggal je, saya nampak soalan yang macam nak tunjuk kan. Jadi dia kata kat sini, jisim murid di sebuah sekolah mengikut taburan normal. Okey, min 43. Senarai, min 43. Sisihan piawai. Ingat, kita nak sisihan piawai. Soalan suka bagi variance. So, sisihan piawai 10. Kalau dia bagi variance, korang kena square root kan. Okey, sekarang saya nak jawab yang kedua. Nilai M, nampak tak? Nilai M jika 60% murid. Kan macam tadi? Jadi dia kata kebarangkalian X lebih M. Kebarangkaliannya berapa? Seramai 0.60. Sebab dia kata 60%. So, kita akan buat dekat sini mesti tukar kepada Z. Lebih besar M kita, X kita ialah M. Min kita 43 bahagi 10. Okey, sama dengan 0.6. Dekat sini balik semula macam yang saya tunjuk tadi. Dia kata Z lebih besar. Bila lebih besar, nilai itu positif ke negatif? Positif. Ya, dia positif. Lepas tu kita tengok nombor 0.6. Dia lebih daripada 0.5 ke tidak? Lebih. Lebih 0.5. Bila lebih 0.5, awak kena buat satu tolak. Tolak 0.6. Bermakna yang awak cari dekat jadual adalah 0.4. Jadi bila awak buat satu tolak, tanda positif akan berubah. Maksudnya satu tolak akan tukar tanda. Jadi 1 tolak 0.6 adalah 0.4. Kita tengok dekat kita punya jadual. Di mana 0.4? So cari 0.4. 0.4 sebiji tak ada. Jadi yang ada 0.4013. Jadi saya dah lebih 13. Cari 13 tak ada. Tak ada, saya ambil 12.
Jadi maksudnya jawapan saya terdiri daripada sebab yang saya dapat sini. So 0.253. 0.253. Jadi dekat sini saya akan tulis negatif 0.253. Awak selesaikan, dapatlah nilai M. Okey, clear? Clear. Boleh Okey, saya rasa dah banyak dah pasal taburan kebaran kalian tu. Okey, kalau betul-betul dah pelbagai soalan kita bincangkan. So sekarang kita akan tengok untuk trigonometri. Okey. Trigonometri saya akan refresh balik untuk yang melibatkan dia ada suruh kamu apa ni? Ini sebenarnya soalan dalam buku awak ni, buku nilam awak. Okey, soalan ada pembuktian lakaran seperti biasa. Nah, okey, ingat lagi ya. Lakaran y equals to apa? A ke B ke A sin ke cos ke tangent ke tak kisah. Jadi A untuk menentukan awak punya amplitude. Okey, atas maksimum minimum itu A awak. Contoh saya kata kat sini 2 sin 3x. So, saya akan nampak sini 2, sini negatif 2. Sin 3x maksudnya saya akan buat 3 putaran untuk 2 pi. Awak tengok soalan. Contoh soalan kata kena buat dari 0 sampai ke pi saja. 0 sampai ke pi saja. Jadi kalau sampai pi, awak boleh buat. Sampai pi bermakna awak buat 1,5 putaran. Okay, sin positif. Kita buat di atas dulu. Ingat, tanda itu mesti sama saiz dia. Okey, dia sin positif naik atas dulu. Itu dia. So, okey. Ini 1 putaran. Dia kata 1,5, so buat 1,5 putaran. Ataupun buatlah sampai 3 dulu. 1, 2, 3. 3 ni adalah 2 pi. Pi-nya di sini yang lain padam pun boleh. Okey, itu sin cos semua sama. Dan awak ingat ya, banyak kadang-kadang yang bila sebenarnya saya dah ajar tapi tak sempat nak buat ulang kaji. Okey, kita tengok dekat sini. Okey, ada pun soalan ni. Tengok Nombor 9. Raja menunjukkan graf y sama dengan dia modulus sebab tu dia naik atas. Okey, kalau awak tengok dia kata P cos kuasa 2x tolak 1. Okey. Jadi kalau awak tengok dia kata cos. Jadi kalau awak tengok graf dia macam ni. Ni kan ni naik. Jadi kalau awak tengok dia sebenarnya berapa putaran 1. Sebenarnya graf ini adalah 2 putaran. Dia tak ada kuasa 2 ni cos ni. Okey, sebenarnya graf ini adalah 2 putaran. Okey, kalau awak tengok ni bukan 2 kuasa ni. Ni 2 macam tu. Jadi dia 2 putaran. Soalan tanya nilai P. Okey, soalan tanya nilai P. Oh, dia nak padan lah. Dia nak P dalam sebutan Q. Jadi kalau awak tengok sini, P ni sebenarnya awak punya amplitude yang ke atas. Tapi awak jangan lupa kita tolak 1. Maksudnya asalnya ni, dia ni Q kan? Okey, dia dah ditolak 1. P bermakna dekat sini, P yang asal. Dah dapat jawapan awak tolak 1. Jadi dekat sini P tolak 1 sama dengan Q. Soalan nak P dalam sebutan Q, jadi P adalah Q tambah 1. Jadi P yang asal sebenarnya di atas. Dia dah tolak 1 ni sebab tu dia turun ke bawah. Okey, then tengok sini ada tak ni? Ni. Ni kita cuba tengok Kat sini dia kata raja di bawah menunjukkan graf bagi fungsi trigonometri y sama dengan P sin QX tambah R. Okey. Sampai 2 pi. Okey, sampai 2 pi. Bermakna paksi X yang asal berada di atas. Okey, paksi X yang asal awak tengok yang saya akan warnakan biru. Paksi X yang asal di situ. Sebab soalan sin kat sini, sin daripada origin point. Tapi awak tengok sekarang paksi X-nya dah pergi mana? Paksi X-nya dah ke bawah. Maksudnya ni titik asalan tadi kosong dah naik ke 2. Bermakna kita tambah 2. Jadi dekat sini
R kita ialah 2. Okey, R kita 2 sebab berlaku penambahan. Q kita menentukan bilangan putaran. Bilangan putaran kita adalah 2. So, Q kita adalah 2. P ni adalah amplitude yang sebenar. P adalah amplitude yang asal. Caranya macam mana? Ni naik atas 5, ke bawah -1. So, kita totalkan, tapi bukan 5 tambah -1 ya. Tapi maksudnya naik atas 5, turun bawah 1. Jadi 5 tambah 1, total 6. Kita bahagi 2. Bermakna P kita ialah 3. P kita 3 maksudnya asal-asalnya awak punya amplitude adalah 3. Bila ditambah dengan 2, R-nya 2, 3 tambah 2 jadi 5. So, pengiraan amplitude yang asal adalah ambil yang maksimum tambah yang minimum. Tapi hati-hati kalau dia negatif. Ataupun awak kira jarak antara maksimum sampai minimum berapa dan awak bahagi 2. Sebab silibus kamu ada menamakan. Graf dah ada, dia suruh awak cari persamaan. Jadi tu saya dah tunjuk. Boleh? Jadi kalau awak tengok dekat sini, walaupun soalan itu ada pembuktian. Nampak ni? Ada pembuktian. Dia kata buktikan. 2 tolak bla 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 bla, kod bla bla bla, tak kisahlah ni. Okey, sin 2x. Tiba-tiba dia suruh lakar sin 2x. Yang ni okey, ni senang. Ada soalan dia akan kata, lakarkan dia buat yang ini. Lakarkan 2 tolak 2 cos kuasa 2x cot x. Pelajar kata, aduh, tak boleh lukis. Sedangkan dia tak tengok benda ni adalah sin 2x. Jadi soalan ni kurang cantik ni. Biasanya dia kata lakarkan y sama dengan 2 tolak 2 cos kuasa 2x cot x. Dah pelajar tak boleh lukis. Cikgu tak pernah ajar cos kuasa 2 dengan cot. Tapi dia lupa yang ini dia telah buktikan sama dengan sin 2x. So bermaksud sebenarnya graf yang kamu kena lukis adalah sin 2x. Faham? Boleh? Boleh. Okey. Cikgu, Ya. kiranya kalau dia bagi cos cot tu dia akan bagi sama dengan sin 2x tu lah So kita kena sepatutnya yang kita kena buat ni, kita kena buktikan benda ni, kau buatlah apa-apa pun, tuk jadilah sin 2x. Tapi ni saya nak bagi tahu sekiranya kamu tak boleh buktikan, kamu boleh terus jawab soalan ni. Macam ni kan, so dah lukis. So kalau dia macam ni senang, dia dah bagi tahu sin 2x, lukislah. Tapi kalau dia kata lakarkan graf yang ini, so awak nampak, oh ini adalah sama dengan sin 2x. Jadi sebenarnya graf yang kita kena lakarkan adalah sin 2x. Clear? Ya. Okey, sekarang awak tengok soalan seterusnya. Yang nak buat garis lurus. Nampak tak? Dia bagi berserabut kat sini ni. So benda ni sebenarnya sama yang kita buktikan di atas. So sebenarnya yang saya kotakkan itu dia adalah sin 2x. Sin 2x tambah 1 sama dengan x per pi. Ingat kita nak buat garis lurus. So kita tengok apa sin 2x? Sin 2x adalah y. So sebenarnya persamaan kita y tambah 1 sama dengan x per pi. Jadi persamaan garis lurus kita x per pi tolak 1. Faham? Jadi awak nampak dia punya pembuktian digunakan semula di bawah. Boleh ya? Okey, habis. Ni pun bukti seterus selesai. Selesai ni biasanya awak tengok dia kod ni awak tukarkan dia 1 per tangent. Nanti awak boleh selesaikan, dapatkan nilai-nilai dia. Okey, ni pun masih lakaran graf. Okey, lakaran graf saya harap okeylah. Okey. So, habis trigonometri saya sentuh lakar je. Sebab bagi saya lakar tu semua orang wajib boleh buat. Kalau buktikan tu tak apa, tak boleh pun tak apa. Siapa yang boleh, alhamdulillah. Yang tak boleh, nak buat macam mana? Dah tak boleh, kan? Okey, saya nak terang sedikit segitiga. Saya takut soalan segitiga ni sebab kamu punya sebenarnya kita ada segitiga yang dalam 3D. Okey, ini soalan Sabah. Bukan maksud saya soalan Negeri Sabah apa. Ini modul Negeri Sabah yang saya pernah bagi kamu. Okey, kamu tengok gambar dia macam ni. Kalau soalan tanya panjang BD. Tanya panjang BD.
Awak ingat kita boleh menjawab sekiranya dalam segitiga itu ada 3 maklumat. Okey, jadi dekat atas ni, kalau awak tengok dia katakan luas segitiga BCD. Luas segitiga BCD adalah 13. Bermaksud kita menggunakan formula luas. Luas 13, luas adalah 1/2 AB. AB. Macam tu. Okey, then sin C. Okey, sin C. Dan sin C ni lah yang kita nak. Okey, sin C. C itu mana? Di sini yang soalan minta kamu cari. Jadi kat sini kalau awak selesaikan, awak akan dapat jawapan. Okey, 13, 15, 5 kali 6, 30 bagi 2, 15. So, 13 bahagi 15, shift sin. Sin kan? Okey. So, kat situ awak dapat 60. So, sudut C awak di sini, awak tekan kalkulator tu. Sebab luasnya 13 kita dah diberi luas. Jadi kat sini adalah 60.07 darjah. Okey, jadi kita dah ada kat sini 60.07. Bila dia nak BD, ambil segitiga yang ada 3 maklumat. Bermaksud kita tak boleh ambil segitiga yang sebelah kiri. Kita ambil yang sebelah kanan. Dia tanya panjang BD. So sekarang you tengok 5 ni depan ni ada tak pasangan dia? 5 ni pasangan dia dekat B. Ada tak pasangan dia? Tak ada. 6 ada tak pasangan? Tak ada. 60.07 ada tak pasangan dekat DB? Tak ada. Kalau semua tak ada, kita guna rumus apa? Cos. Yes, rumus cos. Cos yang penting tahu A. Kalau sudut dia 60, maksudnya A kamu adalah DB atau BD. Formula dia A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 tambah C kuasa 2 tolak 2 B C cos 60.07. Kamu dapatlah cari panjang BD. Okey, you dah dapat BD. Kalau awak tengok dekat sini, BD ni punca kuasa, dia kuasa 2. Jadi awak kena tekan punca kuasa. So BD kalau ikut jawapannya di sini, awak dapat 5.5738 atau awak boleh ambil 5.574 pun boleh. Okey, ini jawapan awak. Okey, sebab saya nak tunjuk yang lain, jadi saya kena ambil je jawapan dia, tak payah tekan kalkulator. Okey, soalan kata sudut ABD. ABD. Jadi oleh kerana panjang ni dah ada, awak labelkan kat sini 5.5738. Okey, dia nak kamu cari ABD. ABD. Jadi kat sini dah ada 3 maklumat. Nampak tak 40 dengan 9 adalah berpasangan. Soalan nak kita cari ABD. Tapi B ni pasangan AD dia tak ada. Bermakna kita tak boleh direct dapat sudut B. Kita cari dulu sudut A. Ingat, saya nak sudut, jadi saya letakkan sin A di atas per 5.5738 iaitu awak punya panjang BD. Sama dengan sin 40 bahagi dengan 9. Maka awak akan dapat sudut A. So kat situ tekan kalkulator, sin 40. Okey, awak ingat sin 40 jangan per. Tekan dulu sin 40 sama dengan. Kalau awak buat per, kalkulator mengira 40/9 punya sin. Okey. So bagi ni, dan awak darab dengan 5.5738. Dapat jawapan, tekan shift sin. Okey, sama dengan. Okey. Betul sudutnya. Saya silap kot. Sin 40/9. Okey, baik semula. Sin 40 bahagi 9. Lah. Okey. Darab dengan 5.5738. Sama dengan. Tekan shift, you tekan sin, answer. Okey, you dapat jawapannya adalah 23. 23 darjah. Tapi kalau awak tengok dekat sini ni, ini adalah sudut cakar.
Dia nampak tak? Sekarang ni kalau sorry. Allahu Akbar. Sorry ya. Kita tadi cari A. Kita cari A. So kita dapat A kita adalah 23.46 darjah. Kita belum menjawab soalan. Sebab soalan nak A, B, D. Jadi awak buat 180. Okey, 180 ni tadi awak akan tolakkan dengan 23.46 yang awak dapat tadi. Okey. Dan awak tolakkan dengan 40. Maka awak dapatlah jawapan 116.54. Okey. Dan dia nak luas. Bila nak luas, cari segitiga atas tambah segitiga di bawah. Luas, formula luas yang ini tadi. 1/2 AB sin C. Okey, kita cuba cari ambiguous case punya soalan satu. Titik A prime terletak di atas A. Soalan ni senang dah. Sebab dia kata A prime terletak di atas A. Okey, ambiguous case, kalau awak tengok sini, ni akan ada satu sisi yang terpendek. Jadi ni nampak tak? AB adalah terpendek. Dan soalan dia kata, A prime, maksudnya A yang bergerak, akan terletak di atas AC. So, bergeraknya bermakna dia A prime yang bergerak, maksudnya A dengan B lah. Kan? Sebab dia dah bagi tahu kat sini, A prime B sama dengan AB. Bermakna B kita kekalkan. So, A dia kita gerak macam tu. So, ini awak punya A prime. Okey? So, itu awak punya A prime. Maksudnya dia akan masuk ke dalam. Soalan kata, lakarkan A prime BC. Jadi, awak kena ambil yang saya warnakan biru ni saja. Ini saja yang awak masukkan dalam peperiksaan. Jawapan awak. Tak payah lukis semuanya. Okey, boleh? Okey. Cuma segitiga tu, nanti awak kena ingatlah ni ya. Hukum bila dua garis lari, ini dengan ini akan jadi 180. Bila dia Z, sini 68, sini 68. Itu semua rumus dalam matematik. Saya takut kamu lupa ke ya kat situ. Okey, ni luas. Pasal luas tak ada masalah. Saya nak cari ambiguous case. Sekejap ya, ini pun tak ada apa-apa. Okey. Sekejap macam ni. Awak tengok yang ini. Okey, kalau awak tengok yang ini di sini. Okey, saya nak sentuh yang pasal lakaran saja. Dia kata lakarkan sebuah segitiga A prime B prime C prime. Semuanya berubah. Yang mempunyai bentuk berbeza dari ABC dengan keadaan, awak ingat saya tanda right. A prime B prime sama dengan AB. A prime C prime sama dengan AC. A prime B prime C prime sama dengan sudut ABC. Itu yang saya tandakan. Bermakna segitiga yang terlibat adalah segitiga yang di atas. Kemudian kita tengok akan ada satu sisi yang terpendek iaitu AC. Jadi awak tengok kita kena pakukan. Bila saya kata AC, kita kena pakukan A atau C. Jadi kita pakukan apa? Kita pakukan A. Kenapa? Sebab A adalah percantuman antara dua sisi. Kita pakukan A. Bermakna C kita hayunkan. Jadi C kita akan pergi sini. Jadi di sini awak punya C prime. Mana jawapan awak? So jawapan awak yang saya buat warna biru. Di mana A, B dan C prime. Nampak tak dia kata seterusnya nyatakan sudut BAC. Jadi nak cari BAC, okey. Kalau ikutkan okey ABC 20. Nampak kat situ 34. Oh luas. Okey. Jadi kalau awak tengok dekat sini, okey, setelah awak dapat sudut ini awak tengok sini 101, sini 34. Bermakna dekat C tu 180 awak tolak dengan 101 awak tolak dengan 34. Bermakna dekat bawah sini adalah 45. Ini kaki sama, kalau sini 45, sini pun 45. Kalau sini 45, sini adalah 135. Soalan nak BAC.
Dia nak yang kecil atas ni. So 180 tolaklah sudut yang ada. Okey? Boleh? Okey, ada pernah soalan dikeluarkan bulatan ni. Maksudnya awak kena tahu pula kan segi empat kitaran yang berada dalam bulatan. Iaitu opposite angle, you akan dapat total is 180. Okey? Jadi kadang-kadang dia akan masukkan matematik macam tu. Boleh? Okey, ada apa-apa soalan tak? Ada apa soalan? Tak ada orang. Cikgu. Ya. Boleh tak saya nak tanya yang taburan kebarangkalian tadi tu? Okey, yang mana? Taburan kebarangkalian tadi. Okey, yang mana yang tadi tu? Sekejap Okey, soalan yang mana Tadi tu. Ni. Bawah dia. Ni. Okey, kenapa? Saya nak tanya yang kan P kurungan Z lebih besar daripada negatif 0.75 tolak dengan PZ. Yang tu yang cikgu tunjuk. Lepas tu kan yang Z lebih kecil daripada 1.5 tu kan. Lepas tu yang bawah dia tu lebih besar. Kenapa dia tukar? Okey, dia macam ni sebenarnya. Okey, dia kawasan beloriknya sebenarnya macam ni. Dia antara negatif 0.75 dengan 1.5. So kawasan beloriknya yang ini. Jadi saya terus ambil Z lebih besar 0.75. Saya ambil semua ni. Lepas tu sebab saya nak yang lorik tengah-tengah kan. Saya akan tolak yang hijau ni. Sebab tu saya buat lebih besar juga. Okey cikgu. Jadi dia tak kisah. Macam mana pun janji dia ada dua. Z tu duduk tengah-tengah. Awak ambil lebih besar kiri, tolak lebih besar kanan. Memang betul. Ramai pelajar akan macam, kat sini Z lebih kecil. Kenapa tukar lebih besar? Sebab kita, kalau dulu saya ajar pelajar laka ni. Jadi sekarang tak payah laka. Kita dah tengok ni. Macam juga tadi yang positif negatif. Kalau dulu saya suruh pelajar laka. Laka tengok dia tu positif ke negatif. Jadi pening. So saya guna kaedah yang tukar. Bila tukar, maka tanda akan berubah. Macam tu. Lagi soalan? Okey, terima kasih cikgu. Sama. Ada lagi soalan? Tak ada? Okey, kalau tak ada, saya buka untuk kamu tanya soalan topik-topik apa. Kalau tak ada juga, baiklah kau study sendiri. Ada tak nak tanya tajuk apa-apa? Berapa orang ni? Nampak ramai. Kalau saya send soalan boleh? Okey, apa dia? Saya WhatsApp cikgu soalan. Okey, boleh. Masuk ke Telegram lah, senang. Saya terus copy soalan tu. Okey. Okay. Tajuk apa Dahlia? Sekejap saya pun tak perasan. Harith, okey Harith? Ada soalan tak? Okey. Okey Jadi awak ingat tahu, bila nak jawab kertas 2, kertas 1 saya tak boleh nak kata macam mana. Kan apa tajuk-tajuk. Kita memang tak tahu. Kertas 1 ni semua. Tapi kertas 2 kita dah boleh tahu dah. Di mana bahagian C tu, awak pilihlah apa yang awak nak. Dahlia dah hantar dah? Sekejap tengah cari muka surat. Alhamdulillah. Dah ambil gambar belum? Belum hantar lagi Okey, apa lagi vektor fungsi. Okay, sementara tunggu Dahlia punya soalan. Alamak, tak nampak. Okey, untuk log. So ingat bila log tu soalan mesti awak samakan asas dia. Dah Dahlia? Dah hantar belum? Dahlia? Hilang. Dah. Dah Bab log. Okey, log sekejap
Kejap. Kenapa dia tak paste? Okey. Okey, soalan dia diberi log. Okey, 27 asas M sama dengan Y, bla 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 bla. Ungkapkan. Okey, jadi kalau awak tengok M kuasa 4. Okey, jadi dekat sini awak boleh ubah, awak gunakan dia nak X dalam sebutan XY. Jadi awak ingat, oh ya Allah. Okey, bila nampak log, bila ada satu dia kalau kan itu huruf kan ataupun nombor bulat. Maksudnya sebelah log, sebelah tu bukan log lah. So awak ingat hukum ini. Log A base B sama dengan C. A sama dengan B kuasa C. So A saya apa? A saya ialah 27. Sama dengan M kuasa Y. Okey. Dan satu lagi kalau awak tengok yang bawah tu. A saya apa? A saya ialah 3. 3 apa? 3 adalah punca kuasa 2N kuasa X. Okey, ini yang saya nampak. Okey, saya biarkan dulu kat situ dan awak tengok soalan dia kata ungkapkan. Okey, ungkapkan log M kuasa 4 asas 9. Okey, dia asas 9. Tapi kalau awak tengok dekat sini, yang kita ada dia adalah asas M. Ataupun awak tengok dekat sini, M kuasa Y, ini 27. Okey, sekejap saya rasa tak payah buat yang merah ni dulu. Saya ambil yang atas tu. Okey, soalan dia log M4, okey, N3 itu. Okey, N3. Okey, jadi dekat sini awak tengok dia bagi asas dia adalah asas 9. Okey. Saya akan ubah. Saya ubah apa? Dekat sini nanti saya akan pisahkan dia ni kat asas 9. Saya akan jadikan dia log M49 tambah log N3 9. Okey, sekarang kita ada asas M. Kan nampak tu log 27 asas M ialah Y. Jadi saya akan buat tukar kepada asas M. Saya akan dapat log M4 per log okey 9M. Okey, yang bawah tu. Jadi yang ini tambah yang ini saya tukarkan kepada N sebab kat situ ada N. Ini pun nanti saya boleh ubah ya. So sini saya akan dapat log ini N, sini N, N3 bahagi log 9N. Okey. Jadi bawa ke depan saya dapat 4 per okey ni 3 kuasa 2. 9 sini akan jadi log M3 kuasa 2 tambah 3 per log N. 3 kuasa 2. Okey, saya biarkan dulu. Okey, yang ini tadi saya padam balik. Saya tak payah buat ni sebab saya selesaikan log. Kemudian sampai situ kita tak boleh nak buat. Kita patah balik dekat atas ni tadi. Jadi kalau awak tengok log 27. 27 adalah 3 kuasa 3M sama dengan Y. 3 saya bawa ke depan. Okey, jadi 3 log 3M ialah Y. Bermakna log 3M ialah Y per 3. Okey, jadi kita nampak dah ada 3M. Yang satu lagi log, okey dia 3. 3 set N. Okey, sebab kat bawah tu N. Jadi saya akan buat 3 set N kat situ. Saya akan jadikan ini, saya buat 3 asas N bahagi log set N ataupun N kuasa setengah N sama dengan X. Jadi saya akan, So saya akan dapat sini log N, sini 3, NN 1 setengah bawa ke depan. 1/2 sama dengan X. Bermakna
log 3 asas N saya adalah X per 2. Jadi saya boleh guna kat sini. Okey, jadi M per 2 saya bawa ke depan. 2 log 3M. 3M adalah Y per 3. Tambah 3 per 2 saya bawa ke depan. 2 log 3N adalah X per 2. 2 potong. So kat sini kalau awak tengok kita selesaikan. Saya dapat dia 4 per 2Y per 3 tambah 3 per X. Ini saya boleh pusingkan. Saya dapat dia jadi 4 kali 3, 12. Faham tak? Dia 4 bahagi 2Y per 3. Bermakna jadi 4 darab 3 per 2. 4 kali 3, 12. Jadi saya dapat 12 bagi 2 dapat 6 per Y tambah 3 per X. Ini dia jawapan dia. Okey? Saya tahu panjang dan kita pun tak boleh agak nak mana buat dulu tadi kan. Mula saya ni. Jadi awak cuba dululah jawab soalan tu dulu. Then awak tengok dia jadi tukar asas apa baru awak pergi ke sini. Ni memang agak ni lah kan. Memang agak panjang lah. Sebab macam saya tadi pun buat mula-mula. Saya ingat saya nak masukkan X, M kat sini. Tapi tak boleh. So saya buat ni. Jadi awak tengok dulu pada soalan. Cuba dulu. Dan baru awak buat sesuatu pada apa yang maklumat bagi. Okey? Okey. Okey, ada soalan lagi? Tak ada? Okey. Kalau tak ada, okey, kalau tak ada, betul tak ada So kalau tak ada, okey, awak boleh teruskan tengok-tengok buku mana yang nak tengok, kan? Okey, sekarang ni masanya awak tengok apa yang memang awak okey dan perlu kukuhkan. Lepas tu yang memang tak okey tu tinggalkan dulu. Kan? Saya rasa insya-Allah kot boleh. Cuma kita doa soalan tu tak pelik sangat. Boleh? Okey, so saya stop dekat sini. So good luck esok. Okey, buat yang terbaik untuk kamu untuk menilai sejauh mana yang kamu dah kuasai MMAT. Boleh ya? Okey, tak ada soalan. Okey, bye. Assalamualaikum. Salam. Baik, cikgu. Okey, sama. Terima kasih, cikgu. Sama. Terima kasih, cikgu. Sama. Terima kasih, cikgu.